TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij sukses SPM 2021 Pecutan. Antum ma'i Luqman Hakim. Insyaallah al-yawm sanata'allam an mada muhimmah fi SPM, yakni asy-syariah. Ma'aman haya nanzur ila syakhsiyah zatiyah syekhuna ustazuna al-yawm. Jom kita saksikan profil ustaz kita hari ini. Terima kasih. عندنا اليوم في استوديو أستاذ محمد إسماعيل بن كاليل. السلام عليكم أستاذ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا أستاذ؟ Alhamdulillah بخير. الحمد لله. شكرا كثيرا يا أستاذ على حضورك اليوم. إن شاء الله أستاذ, ramai yang bertanya tentang mata pelajaran syariah ni, adakah mata pelajaran yang dipilih, pilihan ataupun wajib diambil oleh semua murid? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Mata pelajaran Al-Syariah untuk pelajar-pelajar yang mengambil atau mengikuti sukatan mata pelajaran di sekolah agama bantuan kerajaan dikirakan sebagai mata pelajaran yang wajib diambil oleh setiap pelajar dan juga wajib untuk lulus dalam mata pelajaran tersebut. Okey Ustaz. Jadi untuk permulaan kelas kita hari ini, apakah yang Ustaz nak tekankan terlebih dahulu? Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan memberi penekanan pada bentuk ataupun format soalan yang kebiasaannya dikeluarkan ataupun dia punya aturan soalan SPM bagi mata pelajaran Syariah kertas 5402/1. Okey, jadi kita nak fokuskan terlebih dahulu kepada format soalan. Betul Ustaz? Ya, betul. Jadi saya serahkan kelas ini kepada Ustaz. Silakan Ustaz, tafadhal. Okey, syukran ila akhuna Ustaz Hakim. Okey, insya-Allah kita pada hari ini kita akan membentangkan sedikit teknik ataupun cara menjawab kertas 5402/1 mata pelajaran Al-Syariah. Taib. Terdapat dua pecahan ataupun agihan soalan bagi mata pelajaran Al-Syariah. Yang pertama, ianya berbentuk soalan objektif pelbagai bentuk. Okey. Yang mana di sana terkandung 20 soalan. Ya. Yang mana ianya merangkumi daripada soalan fiqhuz zakah di sana al-rabi'ah, thumma fiqhuz zakah di sana al-khamisah, wa ba'da dhalik hunaka abwabun ukhra. Ada tajuk-tajuk bab-bab lain yang telah dipelajari oleh anak-anak pelajar daripada bahagian fiqhul muamalat tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, fiqhul munagahat dan yang terakhir fiqhul jinayat. Ada 6 bahagian, 6 pecahan. Banyak tu kan. Kalau kata dapat menguasai keseluruhannya, alhamdulillah sepanjang tempoh PDPR dan juga sepanjang tempoh pelajar dapat mengikuti pembelajaran secara bersemuka. Okey, 20 soalan. Mesti ada yang tertanya-tanya. Ada tak soalan yang mungkin ataupun bahagian yang mungkin disisihkan daripada soalan OPB ni, kan? Adakah ianya akan menyentuh keseluruhan bahagian tersebut, kan? Contoh daripada 20 soalan tu pada tahun berkenaan tidak akan menyentuh bahagian fiqhul muamalat tingkatan 4, okey, ataupun fiqhul jinayat tingkatan 5. Okey, jawapannya tidak. Okey. Pelajar-pelajar dikehendaki membaca keseluruhan tajuk daripada
min awal safah lis-sanah rabi'ah, min bidayati safah, okey, sampailah ke akhir safah sanah khamisah, bahagian Muhammad, bahagian jinayat. Ya. Itu kulluha muqarrar. Okey. Ma fi mulgha hadza liqira'a wa hadza mulgha. La. Okay. Semuanya berkemungkinan besar akan ditanyakan di dalam peperiksaan, sama ada pada bahagian objektif pelbagai bentuk ataupun pada bahagian struktur. Okey, objektif pelbagai bentuk ni berada pada qismul alif. Okey. Jadi markahnya berapa Hakim? Markahnya ada 20. Banyak tu 20. Betul. Okey. Kemudian pada bahagian ba subjektif, di situ terdapat 4 soalan. 4 soalan dipecahkan pada soalan pertama, kedua, ketiga dan keempat, dan setiap daripada bahagian tersebut kebiasaannya dipecahkan kepada 4 juga. Alif, ba, jim dan dal. Okey. Mana setiap satu soalan mewakili 20 markah. So bahagian ba ada 80 markah. Badin qismul alif hunaka 20 darajah wal jumlah majmu'ah jumlah 100 darajah. Okey. Okey. Jadi mungkin ada pelajar tertanya-tanya, agak hakim lah kan? Okey. Bagaimana nak dapat cemerlang kalau kata dalam bahagian OPB ni kan? Ya, betul. Bagaimana pelajar nak dapat cemerlang daripada 20 soalan tersebut? Pelajar-pelajar dikendaki menjawab dengan baik dan menyemak semula jawapan mereka sehingga mereka mampu untuk memperolehi 15 markah dan ke atas pada qismul alif. Objektif tadi tu. Itu untuk dapat cemerlang, Ustaz. Cemerlang. Itu baru bahagian qismul alif. Faham. Qismul ba nanti kita akan sentuh kemudian insya-Allah. Sekiranya kita diberikan kesempatan masa. Okey, contoh, saya bagi contoh wajaran perkiraan, teknik pengiraan markah. 75 markah mentah pelajar tersebut. Okey, dia dapat markah 75 keseluruhan. Okey, markah mentah. Yang mana dia dapat 60 pada qismul ba dan 15 markah pada qismul alif. Okey, dicampur dua-dua markah kedua-dua bahagian tersebut, maka markah mentahnya adalah sebanyak 75 markah. Maka 75 dibahagikan dengan 100 didarab dengan 75. Didarab dengan 70. Hasilnya adalah 53 markah. Nampak macam banyak? Betul. Kan? 53. So 53 ni pelajar-pelajar sebelum ini telah menduduki peperiksaan lisan. Saya yakin pelajar-pelajar dapat menjawab soalan hafazan surah-surah yang diwajibkan, 2 surah panjang dan juga 2 surah yang sederhana panjang tersebut dengan baik, yang mana insya-Allah kalau kata di situ pelajar mendapat 25 markah campurkan dengan 53, maka terhasillah markah sebanyak 78. Insya-Allah dengan ini pelajar mampu mendapat setidak-tidaknya B+ ataupun A. Okey, aras soalan. Aras soalan dipecahkan pada aras rendah, sederhana dan juga aras tinggi. Rendah, sederhana, tinggi. Pecahan dia 5-3-2, 50% aras rendah, 30% aras sederhana dan 20% soalan aras tinggi. Okey, kaedah penskoran ni, ni bentuk soalan dia. Objektif pelbagai bentuk, kita akan sentuh sebentar lagi. Adakah soalan objektif ni mengandungi semuanya mengandungi jawapan? Adakah soalan tersebut tidak disediakan jawapan? Okey, kita akan sentuh sebentar lagi dalam segmen yang berikutnya insya-Allah. Baik Ustaz. Jadi, boleh ke kalau saya ingin bertanya sedikit? Okey, silakan. Tadi Ustaz kata kalau kita nak cemerlang paling kurang kena dapatkan markah 15 ke atas. Ya, saya. Bagaimana untuk paling kurang nak lulus lah Ustaz? Berapa markah yang perlu kita dapatkan? Okey, setidak-tidaknya lah kalau boleh semua pelajar nak berjaya betul, nak Ustaz. lulus kan. Aqallud darajah. Yang qismul alif. Ansahu li abna talabah alal aqal fawq 10. 10.
isnata asyar. Ya. Isnata asyar darajah. 12 tu kalau boleh paling minimal lah. Ni nasihat saya lah untuk anak-anak pelajar. Jawab tu kemudian semak dan semak 3-4 kali semak. Okey, sebab dengan semakan tersebut besar kemungkinan Allah akan memberikan mengembalikan semula ingatan anak-anak pelajar. Mereka dapat mengingat semula fakta-fakta yang mungkin mereka terlupa atau terlepas pandang sewaktu dia menjawab bahagian alif tadi. Kadang-kadang pelajar dia jawab bahagian alif, dia rasa dah confident dah, kan? Dia pindah pada bahagian ba, kan? Dia abaikan bahagian alif. Kemudian pada bahagian alif ni nanti dia ada helaian yang disediakan. Kita akan sentuh sebentar lagi. Okey, baik. Jadi 16 markah ke atas kalau anda nak cemerlang dan paling kurang 12 markah ke atas untuk dapatkan lulus. Baiklah, banyak lagi yang ingin kita dengarkan daripada ustaz kita, tetapi kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masuk lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga ustaz kita iaitu Ustaz Ismail bin Khalil dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Sabak Bernam, Selangor. Baiklah, tadi kita sudah fokuskan kepada format soalan. Kali ini ustaz, apa pula yang ingin kita fokuskan? Okey, terima kasih kepada Ustaz Hakim. Kali ini kita akan memberi penekanan pada bentuk soalan OPB, Qismul Alif, yang mana pelajar berupaya untuk memperolehi 20 markah. 20 markah. Jadi kita nak tahu macam mana rupa soalan tersebut, kan? Betul. Nak dapat 20 markah. Objektif, senang je kan. Kacang, okey, kacang kan. Okey, kita tengok macam mana dia punya bentuk soalan dia, kan. Okey. Objektif pelbagai bentuk ni ada yang disediakan jawapan, ada yang tidak disediakan jawapan. Okey, contoh soal awal, soal tsani, soal al-as'ilah muta'alliqah bi kaifiyah salat al-istisqa. Okey, dia tanyakan tentang kaifiyah, teknik solat istisqa. Okey, solat istisqa ni tajuk pertama, kan? Yang pertama belajar ta'arif, dalil, hukum, kan? Kemudian cara pelaksanaan. Dalam cara pelaksanaan tersebut ada bacaan-bacaan surah. So ditanyakan bacaan surah tersebut. Rakaat pertama baca surah apa? Yang disunatkan. Rakaat kedua surah apa, kan? Jadi jawapan tersebut tidak disediakan. Sebenarnya ruangan ni saya tulis untuk memudahkan anak-anak pelajar mengulang kaji, mengingat semula. Bagi para pelajar yang menonton rancangan secara langsung ni, kita lihat pada solat istisqa. Suqiyah. Senang cerita bahasa kita, solat minta hujan lah, kan? Ya, betul. Saya panggil solat pembenihan awan. Pembenihan awan, solat pembenihan awal secara sunnah, kan? Ya, betul. Sunnah Rasulullah, kan? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi inilah. Okey. Yukabbir atau bertakbir sebanyak 7 kali takbir dan membacakan surah Al-Fatihah serta surah apa? Qaf. Surah Qaf. Ini dah ada dia punya clue dia tu. Kata suqiyah, kan? Asrul kalimah. Okey, kemudian fi rakatis tsaniyah yukabbir 5 takbirat fa yaqra'u al-Fatihah wa surah Al-Qamar. Jadi mudah. Kalau kata yang sebegini anak-anak pelajar boleh terlupa, waliyazubillah min zalik, saya cadangkan anak pelajar untuk lipat gandakan usaha, okey? Untuk mengulang kaji mata pelajaran Asy-Syariah ni. Seterusnya, kita lihat pada contoh soalan berikutnya, soalan ketiga dan kelima. Okey, di sini sebenarnya tidak disediakan jawapan, ya, Hakim? Tidak disediakan jawapan. Maka soalan menyentuh tentang anwa'us siyam, okey? Ada 3 hukum puasa yang perlu dikuasai oleh anak-anak pelajar. Okey, puasa sunat, puasa yang diharamkan, dan yang ketiga puasa yang dimakruhkan. Okey, jadi ada banyaklah kategori dia. Ada kalanya anak-anak pelajar boleh terkeliru. Okey, murid-murid boleh terkeliru. Okey, fakta di antara puasa haram dan juga puasa makruh. Betul. Sebab apa? Dua-duanya
menggunakan dalil dalil la an-nahi, la an-nahiyah kan. Okey. Ini bentuk larangan. Adakah larangannya menunjukkan kepada pengharaman ataupun menunjukkan kepada makruh kan, hukum makruh. Okey. Jadi kita perlu lihat pada konten soalan dia. Baik. Jadi di sini kita lihat kan. Soalan ditanyakan pada anwa' siam. Ada 3 jenis puasa. Jadi puasa ni dia ada hari dia. Betul. Dia ada hari dia. Hari yang diharamkan dan hari yang dimakruhkan bagi umat Islam berpuasa padanya. Betul. Pada waktu tersebut. Jadi soalan ni dia tanya umum. Jenis puasa. Dia nak jenis puasa yang haram ataupun yang makruh atau yang sunat ke, ataupun dia nak hari yang diharamkan serta dimakruhkan. Ini yang berbentuk soalan bentuk analisa. Nampak mudah kan, tapi sukar. Okey. Jadi sekiranya dia keluarkan dalil sebegini, saya ambil satu atau dua contoh daripada bahagian puasa yang diharamkan dan dimakruhkan ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama al-yawm allazi yushaka fihi an-nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang berpuasa pada hari yang kita merasa syak, sama ada hari ini dah jatuh Ramadan ataupun belum, kan? Mereka telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini larangan ni haram ke larangan makruh, kan? Satu atau dua hari, walaupun ada khilaf ulama di situ, tak perlu kita sentuh. Yang penting kita nak kategorikan. Jadi saya syorkan pada anak-anak pelajar, dia boleh pakai dua jawapan. Sama ada puasa yang haram dan juga puasa yang syak. Tulis dua-dua sekali. Kalau kata takut keliru, insya-Allah mana-mana jawapan pelajar tu akan diterima pakai. Sama seperti contoh yang kedua. Saya bacakan sedikit. Fima naqala an Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam annahu la yadkhulul jannah illa mu'min. Tidak akan masuk syurga kecuali golongan yang beriman. Wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin. Okey? Tidak akan masuk syurga kecuali golongan yang beriman. Okey, kita dah tahu dah. Ayyamu mina, disentuh ayyamu mina. Hari para hujjaj ataupun mereka yang melaksanakan ibadah haji berada di Mina. Iaitu 11, 12, 13 lah. Kita dah tahu dah. Hari itu adalah hari waktu yang mana para hujjaj melontar jamrah. Jamrah tu ula, wusta, kubra kan. Jadi digelar hari tersebut adalah Ayyamut Tasyrik. Dan dia berada pada kategori Asyamul Muharram. Jadi kalau kata anak pelajar rasa keliru, jawab dua sekali. Jadi mana-mana satu akan diterima pakai. Dia nampak tricky, alghaz. Dalam soalan ni pun dia ada alghaz juga. Dia ada teka-teki kan. Teka-teki kan. Okey, seterusnya bentuk soalan yang berikut. Okey, di sini Hakim, yang menariknya jawapan dah disedia. Tinggal pilih je. Sama ada pelajar bersedia menjawab ataupun kurang bersedia menjawab. Sebab apa? Kurang mengulang kaji, ataupun mereka kata tak cukup masa ustaz nak ulang kaji kan. Bukannya kena masak kat rumah kan. Basuh baju pun orang kata sesekali kan, jemur baju kan. Jadi perlu orang kata bersungguh-sungguh untuk mengulang kaji pelajaran. Okey. So soalan ni lahazna ala majmu' al-as'ilah. Al-as'ilah muta'alliqah min bibabi al-hajj wal umrah. Jadi dia menyentuh tentang bahagian haji dan umrah. Tajuk haji umrah ni dalam bab kedua. Tajuk fiqhul ibadah tingkatan 5. Okey. So pelajar-pelajar diminta menjawab atau memilih jawapan yang telah disediakan.
Saya dengar lah cerita daripada guru-guru atau saya lihat, saya makan ke lembaran soalan-soalan ujian pertengahan tahun kan, ujian awal tahun. Ada kalanya pelajar pun boleh tersilap memilih jawapan walaupun jawapan telah disediakan, disebabkan kurang pemahaman mereka. Ada kalanya soalan tersebut diubah sedikit daripada struktur ayat asal yang disediakan dalam kitab. Jadi di sini memerlukan kemahiran memaham isi kandungan jumlah. Jumlah soalan tersebut. Contohnya, min syuruti istita'ah binafsi fil haji wal umrah wa di antara syarat-syarat istita'ah binafsi. Istita'ah ni ada dua kan. Kemudian pada haji dan umrah. Okey. Jadi pelajar-pelajar diminta memilih jawapan. Okey. Selain daripada mabit Mina, okey, kita dah tahu ini adalah wajib haji kan. Tahallul ni okey, dia bukan termasuk dalam bahagian istita'ah binafsihi, okey. Jadi tentulah jawapan dia yang ni. As-sihah al-jismiyah. Okey, sihat tubuh badan, selain daripada wujudun nafaqah ala nafsi wa ahli. Yang ni Ustaz kena jawab satu lah kan? Dia pilih satu je. Dia tak boleh pilih dua. Yang ni tak boleh pilih dua sebab jawapan telah disediakan. Berbanding dengan tadi kan. Kalau kata mereka rasa keliru lah kan yang soalan tadi. Okey, seterusnya. Yang kedua. Okey, sumiyal ihramu ihraman bisababi yumna 'alal muhrim bi fi'li faragh al-ihram qabla tahallul, sebelum tahallul. Okey, sama ada tahallul awal atau tahallul sani lah kan. Okey, dinamakan ihram tu adalah perkara yang diharamkan pada pemakai kain ihram tersebut disebabkan larangan mereka daripada melakukan perkara. Ni jawapan kena pilih daripada yang tiga ni. 1, 2 dan 3. Okey, toib. Yang mana satu? Mujibatul ihram, mahdurat ihram, makruhat ihram. Sebahagian kitab, mungkin anak-anak pelajar belajar atau ulang kaji menggunakan kitab yang lain, mereka lihat muharramat ihram. Ada sebahagian kitab menggunakan muharramat ihram. Tapi di sini dia menggunakan pakai mahzurat ihram. Okey, mahzurat ni maksud larangan-larangan ihram lah kan. So pelajar perlu menulisnya jawapan pada helaian jawapannya, jangan tulis pada buku soalan. Ada kalanya pelajar-pelajar tersilap kalau dia tengok pada soalan latihan pertengahan tahun tu kan. Dia jawab kat buku soalan, kita tengok kertas jawapan, mana layan ni kan. Terpaksa buka buku soalan kan. Nasib baiklah guru tersebut orang kata bermurah hati kan. Kalau kata subjek lain mungkin dia bagi separuh markah pula kan. Bagi betul-betul dapat separuh markah. Kalau guru-guru yang baik hati tu dia bagi tak apalah kan. Terlepas pandang ataupun pelajar ni dia tertekan kan. Dia terkeliru. Tapi saya galakkan anak-anak pelajar untuk memindahkan jawapan bahagian OPB ni ke helaian soalan yang telah disediakan. Okey, faham? Kemudian soalan yang berikutnya. Okey, soalan ini menyentuh tentang bab haji. Boleh tak dia masuk bab lain, dia bercampur? Dia bercampur pada tata 5 ni, bahagian fiqh ibadah. Saya jawab, boleh. Dia tidak semestinya pada bahagian fiqh ibadah tata 5 tu dia hanya berdiri ataupun menyentuh pada bab haji saja. Boleh jadi dia bercampur di antara bab haji dan juga bab korban. Sebab dia ada kaitan kat situ kan. Okey. Seterusnya, soalan, saya ambil soalan yang ke-10. Okey. As-sabab liwujubid dam at-takhir wa taqdir huwa faragh. Maza huwa jawab as-sahih. Okey. Sebab diwajibkan dam, takhir dan takdir. Apa dia? Pelajar-pelajar dah tahu dah. Dam ada 4 jenis kan. Dam, tartib, takdir, tartib, takdil. Kemudian dam, takhir, takdil dan yang ni yang terakhir. Takhir, takdir. Takhir, takdir ni jadi kena pilih jawapan dia kan. Dianya biasa menyentuh pada mahzuratil ihram. Taklimul azafir.
pindah, ambil jawapan tersebut, pindah ke bahagian yang belakang. Okey, seterusnya soalan ke-11 dan ke-13. Kebiasaannya sebelum ni, soalan ke-11 dan ke-13 dia akan menyentuh sama ada pada bahagian muamalat, tentang 4 dan 5. Ada kalanya soalan 1 dan 10 tadi tu, saya balik semula pada soalan 1 dan 10 tadi tu, dia akan menyentuh pada bahagian atau mata pelajaran berkaitan tentang 4 saja. 11 ke 20 ni menyentuh isi kandungan mata pelajaran tentang 5 saja. Ada kalanya dia berubah. Ada kalanya dia berubah. Okey, yang mana soalan yang ke-11 dan ke-13 ni dia akan menyentuh fiqhul muamalat tingkatan 4 berserta fiqhul muamalat tingkatan 5. Dia gabung dua. Okey, contoh pada soalan ke-11. Kalau kata kita lihat di sini, dia menyentuh bahagian hibah. Ini soalan-soalan yang kata saya ambil daripada koleksi soalan ya. Okey. Dia menyentuh pada bab hibah. Hibah ni uqud tabarruat. Tajuk pembelajaran tingkatan 4. Okey. Jadi yang soalan pertama dia menyentuh tentang ta'rif. Yang kedua dia menyentuh tentang syurutul wahib. Okey. Dia ada 3 syurut wahib dalam kitab yang disediakan untuk kamu. Okey. Yakuna malikan lil mauhub. Okey. Kemudian ar-rusdu, al-aqilu wal balighu, ataupun kalau ikut istilah saya ahliyatut tabarruk. Okey. Kemudian yang terakhir ahlan, lil mauhub lahu, penerima, dia ada dia punya syarat juga. Okey. Seterusnya kita berpindah kepada soalan 14 dan juga soalan 16. Dia menyentuh kepada fiqhul muamalat tingkatan 5 berkaitan tentang uqudul ishtirak, al-mudarabah, uqudul ishtirak al-mudarabah. Dan juga soalan yang ke-17, 18. Ini kalau ikut aturan yang saya bina lah. Tak semestinya soalan sebenar dia akan berbentuk sebegini. Mungkin ada sedikit perubahan. Okey. Jadi dia menyentuh tentang syurutul hadanah. Syarat menjaga anak selepas berlaku pembubaran perkahwinan. Okey. Dan yang terakhir, soalan yang ke-19 dan 20 dia menyentuh tentang hukum riddah ataupun keluar daripada agama Islam. Okey. Di sini dia soalan menyentuh tentang apakah yang perlu dilaksanakan oleh pihak kehakiman. Sekiranya seseorang itu dia rasakan dia rasa hendak menukar ke agama selain daripada agama Islam, maka perlulah hakim mengarahkannya untuk yang pertama istitabah, bertaubat, kemudian memberitahu tentang balasan di hari akhirat tu, apa dia punya balasan daripada mahsyar. Kalau ikutkan sebenar balasan di dunia dia bagaimana bentuknya kan. Kemudian barulah datang cara yang terakhir. Jadi yang pertama yang kedua ni perlu diberi keutamaan terlebih dahulu. Okey, baik. Jadi banyak tips yang kita dapat daripada Ustaz untuk bahagian alif ini. Dan kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz kita iaitu Ustaz Ismail bin Khalil. Baiklah Ustaz, tadi kita dah tahu dah bagaimana cara nak jawab dan pantang larang untuk soalan bahagian A. Bagaimana pula untuk Qismu Ba ya Ustaz? Silakan. Oh ya, Qismu Ba. Terima kasih kepada Ustaz Hakim. Okey, Qismu Ba ni markah dia agak besar. 80 markah. Banyak Ustaz. Besar tu. Betul. Tamanun ad-darajah fi qismil ba. Baik. Kebiasaannya soalannya dia dah digazetkan. Al-sila muqassamah min abwabil madrusah min sana rabi'ah ila ghayah sana al-khamisah. Baik. Kita tengok apa yang disentuh. Kebiasaannya pada soalan qismul ba, soalan pertama dia hanya menentuh bahagian fiqhul ibadah tingkatan 4. Okey? Okey. Manakala soalan yang kedua fiqhul ibadah tingkatan 5.
Okey. Fiqhul ibadah tertempat. Soalan pertama, soal awal. Okey, soal awal. Baik. Soal muta'alliq bi mawdu' atau min babi zakat al-amwal. Okey. Dalam tempat pelajar dia belajar solat istisqa. Ya. Kemudian jenis-jenis puasa. Kemudian barulah masuk tajuk zakat. Tajuk zakat ni paling besar. Betul. Zakat, kemudian masuk zakat fitrah, kemudian masuk zakat harta. Ada beberapa jenis harta yang diwajibkan ke atas umat Islam yang memilikinya untuk mengeluarkan zakat. Beserta dalil, dia punya kadar, syarat dan sebagainya. Keluar pula yang bahagian tengah hujung ni, demam. Pening. Pening sekejap kan. Target lain. Sebab tu saya kata jangan kita fokus tajuk tertentu saja. Sebolehnya baca keseluruhan. Sebab kita menuntut ilmu ni yang pertama perlu ikhlas kan. Betul tak Hakim? Gitu. Jadi kemudian niat kerana Allah SWT. Di situlah baru kita dapat memahami, menguasai dengan baik konten isi mata pelajaran kita. Okey, seterusnya. Al-mal murad bi zakati amwal. Apa yang dimasukkan dengan zakat harta? Okey, mungkin dalam buku teks yang disediakan untuk anak-anak pelajar ada beberapa jawapan yang boleh diguna pakai. Dia ada dua jawapan. Taib al-ijabah al-ula. Pelajar boleh menulis az-zakatu al-wajibah fi ma yamliku minal amwal makhsusah. Ataupun boleh menjawab soalan jawapan yang kedua, jawapan pilihan yang kedua, inha ismun li akhzi syai'in makhsusin min malin makhsusin ala awsafi makhsusah li ta'ifah makhsusah. Okey? Ni kaedah dia. Kalau kata tertinggal lah atas marbuta ni, ni hujung ni tak apa, dimaafkan. Okey? Kalau pelajar cemerlang tu dia dapat jawab dengan baik. Kalau pelajar yang aras sederhana dan aras yang kurang mencapai tahap yang memuaskan tu, mungkin dia akan tertinggal. InsyaAllah jawapan anak-anak murid semua akan diterima pakai. Okey, soalan yang kedua menyentuh tentang bab zakat juga. Syurut istihqaq zakat. Had arba'ata syurutin syuruti istihqaq zakat. Kena keluarkan 4. Markah ditulis 2 ustaz. Tak apa, bagi 4. Boleh bagi je 4 kan, sebab dia minta 4. Okay? Lebih tak apa, jangan kurang. Lebih tak apa, jangan kurang. Dia ada 5 syarat tu. So bagi 4 kan. Okey. 1 2 3 4. Okey. Jadi berkemungkinan dia punya pecahan markah dia bagi setiap satu jawapan ni adalah setengah. 1/2. So 2 baru dapat 1. Kan. Begitu. Dan seterusnya. Okey. Soalan bahagian ba. Okey, kalau kata kita lihat di sini dia ada bahagian ba ni ada 3 soalan. Okey, 3 soalan. Dia ada 6 markah keseluruhan. 2 2 2. Okey, 2 2 2. Soalan pertama menyentuh dia masuk bab zakat juga. Tapi bahagian yang berasingan, zakat fitrah. Okey, zakat fitrah. Soalan menyentuh tentang waktu. Dia ada 5 waktu. 5 waktu tak salah saya. Okey. Daripada waktu yang diharuskan sehinggalah waktu yang diharamkan. Okey. Anak-anak pelajar boleh lihat rujuk semula dalam buku rujukan yang disediakan. Okey, soalan bertanyakan tentang waktu wajib. Waktu wajib. Bila waktu wajib? Waktu harus, bila ke waktu harus? Okey. Waktu wajib min ghurubi syamsi akhir yaumi Ramadan. Okey. Dia jawab sampai sini je. Inilah waktu wajib. Katalah dia nak tambah ayat dia. Sebab ruangan dia kecil. Betul. Ruangan dia kecil. Katalah dia nak tambah jawapan ila ma qabla salatul aid. Ila qabla salatul aid. Ataupun ila tulu'il fajr. Jawapan diterima pakai. Okey. Sebab di situ dia akan masuk pada waktu yang dinamakan sebagai waktu mustahab. Daripada naik fajar yaumil aid sampailah ke waktu sebelum solat. Okey, kemudian soalan bertanyakan tentang waktu mubah atau waktu harus. Okey, daripada awal Ramadan sehinggalah ke sebelum solat hari raya. Okey, seterusnya. Jangan kita katakan bahawa soalan pada masail muta'alliqah. Okey.
suka saya nyatakan bahagian masail muta'alliqah ni adalah berkaitan tentang perkara-perkara mustahdasat, perkara-perkara yang baru, yang moden, dinamakan sebagai fiqhun nawazil. Okey. Contoh di sini, soalan bertanyakan tentang cukai. Cukai, adakah cukai yang dibayar kepada kerajaan tersebut kita boleh nyatakan, saya dah keluarkan zakat dah. Bila keluarkan tu bayar pada lembaga hasil dalam negeri? Tak. Okey. Kita lihat. Kalau ikutkan zakat harta kita salurkan kepada bahagian yang berkaitan yang menguruskan zakat, mengikut negeri masing-masing. Okey. Manakala cukai kita bayar kepada lembaga hasil dalam negeri lah. Okey, soalan bertanyakan hal tujza' daribah al-madfu'ah lid-daulah aniz zakah. Adakah dikira cukai yang dibayar kepada kerajaan sebagai zakat? Jawapan dia kalau ikut nahu, jawapan soalan hal ni na'am dengan la sajalah kan. Tapi dalam bahagian fiqh ni dia kena ada dia punya bayanat dia. Dia punya penjelasan. La tujza' li'annaha la tuza'u ala masarif az-zakah atau ala mustahiq az-zakah. Yang kedua, boleh juga pelajar dia membina ayat sendiri. Ini memerlukan kemahiran membina ayat jumlah yang lengkap. Li'annaha la tusrafu ala masarif zakah. Sebab ianya tidak diagihkan kepada penerima zakat. Okey, soalan jim. Soalan jim ni bahagian zakat juga. Tapi zakat amwal. So dia dah masuk pada 3 bahagian. Okey, bahagian pertama tadi zakat, pengenalan, kemudian zakat fitrah, kemudian bahagian yang ketiga zakat harta. Zakat harta. So 3 bab yang berasingan dihimpunkan untuk sebagai pelengkap bagi satu set soalan, iaitu soalan pertama. Okey, alif ba jim dal. Okey, kita lihat soalan menyentuh tentang emas dan perak, az-zahab wal fiddah. Okey, tarikh dia panjang, Kim. Tarikhnya agak panjang. Maka nama durbai ni umlatan listimal. Kemudian okana sabai okana tibran wa tusamma aidan bit naqdain. Dinamakan juga sebagai naqdain. Jadi boleh tak pelajar meringkaskan? Saya jawab boleh. Okey, dia boleh ambil bahagian yang telah saya gariskan di sini dan di sini. Dah lengkap dah. Itu pun dah cukup, Ustaz? Dah cukup, memadai. Menandakan pelajar tersebut dia menguasai dan memahami bentuk soalan serta konsep menjawabnya. Dapat 2 markah? Dapat 2 markah dah. Kemudian, biasa anak-anak pelajar ditanya, Ustaz, dalil banyak, Ustaz. Ni tajuk ni dekat 50 lebih, 50 panjang-panjang tajuk. Pula tu. Dalil panjang-panjang. Quran, dalil hadis, mana nak hafal syariah punya, mana nak hafal usuluddin punya, kemudian hafazan Quran, hafazan hadis kan. Mana satu Ustaz ni nak pilih ni? Boleh tak kalau kata Ustaz ringkaskan? Kalau kata nak ringkaskan Quran tu tak boleh dah kan. Quran tu 30 juzuk, tetap 30 juzuk kan. Okey. Yang bolehnya apa? Kita ambil wajhud dilalah. Okey? Kita ambil dia punya mana yang ulama dia mengeluarkan hukum. Ni kita nak tahu ni kan. Cara ulama mengistinbat hukum daripada ayat mana sampai mana kan. Di sinilah mereka mula belajar kan. Dia buat analisa dan juga membuat sintesis. Ayat ni panjang. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wallazina yaknizuna zahab wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Okey, ayat ni kan panjang. Betul. Pelajar boleh memilih daripada sini. Untuk pelajar yang kurang mampu lah untuk menguasai keseluruhan isi kandungan tajuk. Jadi ini akal syekh. Sekurang-kurang jawapan pelajar. Jangan dia rasa dia ingat, dia hafal, oh Ustaz, saya ingat yang ujung-ujung je Ustaz. Jadi sebab saya ingat yang ujung-ujung tu saya tak tulis jawapan. Rugi. Betul. Tulis je. Sebab apa? Besar kemungkinan di sini kamu sama ada boleh mendapat 1 markah atau anak-anak murid boleh mendapat 2 markah. Betul. Okey. Bergantung pada pemeriksa kan. Okey. Ini contoh daripada hadis Rasulullah SAW.
Okey, seterusnya kita lihat soalan yang terakhir. Baik. Soalan dal. Soalan ni berbentuk jadual. Kan? Jadual, dibentuk jadual. Kadang-kadang lembaga peperiksaan ni, mereka gemar mengeluarkan soalan berbentuk jadual ni untuk menunjukkan perbandingan. Perbandingan di antara, contoh perbandingan sunat udhiyah dan juga sunat al-aqiqah. Okey, perbandingan di antara rukun haji dan juga rukun umrah. Jadi pelajar kena jawablah. Macam mana nak bandingkan dia? Rukun umrah ada berapa? Kan? Rukun haji ada terlebih satu, apa dia kan? Jadi pelajar dapat apa tu? Menjawab dengan minta maaf. Ayuh, betul. Yang tadi tu wajib haji dan juga wajib umrah. Wajib umrah ada dua. Wajib haji dia lebih daripada dua. Okey, seterusnya kita sentuh pada soalan yang kita nak bincangkan. Ia menyentuh tentang syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat di sini disentuh pada zahab wal fiddah. Emas dan perak. Emas dan perak je. Sebenarnya cerita pasal emas ni, dia ada hadis Nabi. Nabi dia sebenarnya tak berapa suka sangat, umat dia terlalu cintakan emas ni. Walaupun masa tu emas kan, tapi emas yang sebenar, fizikal kan. Okey, kita masuk pada bahagian emas dan perak ni. Dia meminta pelajar menyatakan yang pertama al-haul, yang kedua al-miqdar. Al-haul ni adalah dia punya tempoh. Okey, tempoh waktu. Muddah zamaniyah fi tamalluk amwal muddakharat. Okey, dia dapat harta tu berapa lama kadar dia, cukup sanah kamariyah ataupun kurang sanah kamariyah. Okey, jadi dia minta al-haul. Ni dia minta pelajar buat bandingan haulan untuk rikas. Ma'adin dah disediakan jawapan. Nampak macam tricky tapi jawapan dah ada sebab pelajar dia dah biasa. Oh, zakat mesti cukup haul. Tapi dia terlupa. Rikas ni harta temuan, harta karun lah, senang cerita kan. Dia perlu dikeluarkan secara kadar, segera. Begitu juga dengan miqdar. Miqdar ni dah ada dah, tapi kadar dia ada beza di antara ma'adin dan juga dengan ar-rikas. Okey. Sini pelajar dia kena ada sifat teliti. Teliti. Okey, soalan terakhir. Soalan terakhir dal. Dia tanya tentang, dia bagi gambar. Ini pun di antara bentuk-bentuk atau corak yang digemari oleh penggubal soalan. Yang satu nampak gambar pancuran air. Yang kedua nampak gambar air hujan. Okey? Jadi ditanyakan tentang kadar. Kadar tanaman, zakat tanaman yang menggunakan pakai kaedah teknikal, mekanikal. Yang kedua menggunakan bima suqya bima ail matar. Air hujan. Jadi berapa dia punya kadar? Jadi pelajar dia kena keluarkan, dia boleh keluarkan jawapan secara penomboran ataupun jawapan secara ayat, menggunakan ayat. Al-ushur atau nisfu ushur. Okey, soalan terakhir. Kebiasaannya pada satu-satu bahagian soalan dia akan keluar. Okey, soalan hukum dan juga illah. Jadi di sini soalan tersebut menyatakan bayin al-hukmu ma'a ta'lil. Hasala rajulun al-arbah min al-ashum syarikah. Okey, seorang tu dapat keuntungan daripada syarikat yang dia labur. Okey, syarikat contohnya syarikat tu buat confectionery, confection cake, roti dan kek. Okey, roti dan kek. Jadi dia melabur sebagai rakan kongsi lah kan. Okey. Jadi apa hukum dia kalau dah cukup nisab dan cukup haul? Jawapan hukum mudahlah, wajib zakat. Elah dia apa? Di sini dah dinyatakan dah. Balagha alaihi nisab. Kemudian al-haul. Kemudian dia ada pemilikan tak? Antara syarat-syarat wajib keluarkan zakat mestilah dia ni sebagai salah seorang pemilik kan. Al-milku. Okey. Selain daripada al-Islam kan. Jadi
Illah dia pelajar boleh keluarkan bisababi wujud syurut ikhraj zakah ataupun bisababi wujud mastaujaba alaihi syurut ikhraj zakah. Mana-mana jawapan yang tersedia boleh diguna pakai oleh pelajar istaufa alaihi mujibatuz zakah. Al-milk, an-nisab, al-haul. Al-ijabah kamilah. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan dan sekarang kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, tadi kita dah fokuskan untuk bahagian B soalan 1 dan sekarang kita nak fokuskan pula kepada bahagian B soalan 2. Baik Ustaz, silakan. Okey, terima kasih pada Ustaz Hakim. Okey, kita dah maklum bahawa soalan kedua bahagian B atau qismul ba al-istilah muta'alliqah min bab atau min abwab al-madrusah min fiqh al-ibadah lis-sanah al-khamisah faqat. Dia akan menyentuh soalan tingkatan 5 sahaja. Okey, fiqh al-ibadah. Dia tak akan keluar punya insya-Allah. Okey, tak akan keluar pada bahagian-bahagian lain. So kita lihat pada dia punya soalan tu. Soalan menyentuh tentang solat khusuf wal khusuf. Solat gerhana. Okey. Jadi soalan pertama dia menyentuh tentang takrif solat khusuf dan khusuf tu. Soalan kedua menyentuh tentang dalil. Okey. Dalilnya panjang, anak-anak pelajar boleh memilih. Okey. Boleh saya galakkan anak-anak pelajar menghafal keseluruhan isi dalil tersebut. Manakala bagi pelajar yang anda kata mereka terlupa, mereka bolehlah ambil yang seringkasnya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah. Okey? Faham? Itu yang paling ringkas. Cuma saya tidak berapa menggalakkan. Okey, seterusnya kita lihat pada soalan yang kedua. Okey, soalan ni menarik. Sebab apa saya katakan menarik? Di sini, okey, soalan ni, gambar ni menunjukkan tentang as-surah tadullu ala zahirati khusufil qamar. Okey, dia menunjukkan tentang gerhana bulan. Jadi soalan dia bertanya, min khilal as-surah as-sabiqah istakhrij mimma tafham an awal waktu salah. Waktu salah al-kusufain. Ni dua-dua boleh diguna pakai sama ada al-kusufain ataupun al-khusufain. Dia menunjukkan kepada isyazah gerhana bulan atau matahari. Okey. Yang kedua, al-as'ilah mutrahah an kaifiyah. Soalan yang dinyatakan tentang kaifiyah solat kusufain. Solat gerhana tadi. So ditanyakan waktu dan juga kaifiyah. Hati-hati ya, gambar kita lihat pada gambar. Gambar dia ditunjuk khusufil qamar. So jawapan anak pelajar ni dia mesti berkisar tentang gerhana bulan. Gerhana bulan istilah dia khusuf. Waktu solatul kusufain. Jawapan yang pertama, waktu dia. Yabda waktuha min tahaqquqi al-khusuf. Tu dia. Khawatir kalau anak pelajar jawab min tahaqquqil kusuf. Kusuf ni khusus untuk gerhana matahari. Mungkin jawapan anak pelajar tidak diterima pakai. Baik. Salah. Okey. Okey, untuk mengelakkan kehilangan markah sedemikian, saya syorkan anak-anak pelajar mengguna pakai istilah ni. Yabda waqtuha min tahaqquqil kusufaini. Wa yantahi bil injila atau bi zuhuri al-qamar ataupun bi injilai al-kusufaini. Pakai balik dia punya istilah ni. Untuk mengelakkan kehilangan markah. Kemudian kaifiyah dia mudahlah, ada adna kamal, seterusnya al-akmal. Okey? Ni soalan tentang hukum illah pada soalan ketiga. Soalan ketiga, solat amar solat al-kusuf ba'dal asri. Apa hukum dia? Solatnya harus ni dia punya illah. Kita kena tengok ni. Jawapan kena betul. Kusuf
kusuf. Okey, dia menyentuh tentang kusuf ni, kusuf syams. Atau indah hudusil kusuf pun boleh juga. Ataupun paling ringkas kana salatu bisababi kusuf syams. Okey, yang terakhir kita akan menyentuh tentang dia masih berkisar tentang fiqhul ibadah. Okey. Dia minta pelajar jim yang kedua. Saya akan menyentuh pada soalan jim yang kedua, mayyiz. Okey, mayyiz ni ataupun farriq. Dia ada beberapa istilah yang kadang-kadang pelajar dia terkeliru di antara mayyiz, farriq, bayyin. Okey. Jadi dia minta mayyiz, bandingkan di antara waktu udhiyah dan juga akikah. Pelajar kena jelaskan waktu udhiyah tu bila, waktu akikah tu bila. Okey? Dan soalan yang terakhir, qismud dal. Ni pun berkaitan tentang sembelihan udhiyah dan juga akikah. Dia menyatakan, minta pelajar menyatakan as-salamah minal uyub. Jadi hiyal uyub allati tunqisullah kal aura wal umbiya wal arja wal ajfa. Kalau jawab sampai sini, jawapan diterima pakai. Okey, begitulah situasi atau senario soalan-soalan yang mungkin anak-anak pelajar boleh membuat ulang kaji di rumah ataupun di sekolah bersama dengan guru-guru, anak-anak murid sekalian. Dan saya doakan anak-anak murid mendapat kejayaan yang cemerlang di dalam peperiksaan SPM, bukan sahaja bagi mata pelajaran syariah, begitu juga dengan mata pelajaran yang lain, seterusnya berjaya cemerlang dan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik, terima kasih kepada Ustaz dan juga terima kasih kepada anda yang sudi menonton. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.